Assalamualaikum. Hai semua. Anak muda bersopan santun. Mari kita belajar pantun. Baik, hari ini kita akan belajar pantun 4 kerat. Jom kita lihat. Kalau sebelum ni kita dah belajar pantun 2 kerat, hari ini kita belajar pantun 4 kerat. Baik, kenapa pantun 4 kerat? Kalau kita lihat kat sini, cikgu ada tulis baris 1, baris 2, baris 3 dan juga baris 4. Maksudnya dekat sini ada 4 baris. Sebab itulah dipanggil pantun 4 kerat. Okey. Kalau kita lihat di sebelah tepi ni, kenapa cikgu bahagikan ada 2 tanda di sini? 2 baris di atas dan juga 2 baris di bawah. Apa maksudnya? Okey. 2 baris di atas merupakan pembayang maksud. Ni pembayang bagi pantun. Tapi 2 baris di bawah ni apa pula? 2 baris di bawah merupakan maksud pantun. Bila kita cipta pantun atau nak melengkapkan pantun, kita perlu ada pembayang dan juga maksud. Okey, boleh dapat ya? Bila kita nak buat pantun, kena ada pembayang dan maksud. Baik. Dekat atas ni kalau kita lihat ada tulis rima. Rima akhir. Apa pula tu rima? Okey, bila kita nak cipta pantun, kita kena pastikan. Okey, rima akhir pantun ni kena sama. Okey, apa maksud rima? Rima ialah bunyi pada perkataan atau suku kata di akhir rangkap. Okey, atau baris. Kalau kita lihat kat sini cikgu ada letakkan warna biru dan juga hijau. Tapi kalau murid-murid perasan, warna ni berselang-seli. Okey, yang warna biru baris 1 dengan baris 3. Manakala yang warna hijau baris 2 dan baris 4. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya kat sini, bila kita nak cipta pantun atau nak lengkapkan pantun, kita kena pastikan yang rima akhirnya sama, iaitu rima akhir baris 1 mesti sama dengan baris 3. Manakala rima akhir baris 2 kena sama dengan rima akhir baris 4. Jadi kat sini murid-murid kena ingat formula ini ya. Baik, rima akhir mesti sama bunyi. Baris 1 mesti sama dengan bunyi baris 3. Manakala bunyi rima akhir baris 2 mesti sama dengan baris keempat. Berikut merupakan tentang rima akhir. Okey, mari kita lihat contoh lain. Ikan siakap, ikan senohong, ikan gelama, si ikan duri. Kalau kita bercakap bohong, lama-lama nanti mencuri. Nampak kan di belakangnya? Baris yang pertama sama dengan baris ketiga. Hong, senohong, bohong. Kita ambil hong. Kemudian ri dan juga ri. Duri, mencuri. Itulah yang dikatakan rima. Barulah pantun kita nampak lebih cantik. Baik, untuk topik kali ini pantun, cikgu gunakan buku teks Bahasa Melayu tahun 1 sebagai bahan rujukan. Muka surat 67 dan 107. Mari kita lihat apa yang kita nak buat dengan bahan rujukan kita ni. Baik, kalau tadi kita dah tahu tentang ciri-ciri pantun, sekarang kita nak lihat, kita nak belajar macam mana kita nak nyatakan maksud pantun. Kalau ingat tadi kita ada 2 di atas ni pembayang dan 2 di bawah ni merupakan maksud. Bila kita nak cari maksud, kita mestilah kena baca atau dengar ataupun kita lihat terus pada 2 baris di bawah. Kalau di sini juga kita lihat dia ada sertakan gambar untuk dijadikan rujukan. Baik. Jika kita lihat di sini, dia sudah bagi ayat untuk kita mulakan maksud, iaitu kita hendaklah. Jadi agak-agak apa maksud yang nak disampaikan dalam pantun ni? Mari kita lihat. Kita hendaklah berwaspada ketika mengambil peralatan sukan agar tidak tercedera. Mari kita lihat dekat bahagian maksud.
harus waspada mengambil alatan. Alatan apa? Tengok dekat gambar. Alatan sukan agar tidak tercedera. Jelas bukan? Baik, kita teruskan kepada maksud pantun seterusnya. Mari kita baca sama-sama dengan intonasi yang betul. Beli sepukal durian di dusun, manggis seguni, harganya rendah. Basikal dan motosikal diletak tersusun, bermain di sini, mengundang padah. Okey, sama juga macam tadi. Apa yang perlu kita perhatikan adalah pada bahagian maksud. Jadi di sini sudah diberikan ayat permulaan iaitu kita tidak boleh apa? Lihat gambar ni. Okey. Kita tidak boleh bermain di tempat letak motosikal dan basikal kerana tempat ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Cuba lihat di sini. Dalam pantun ni ada tulis mengundang padah. Dan di gambar ni pula digambarkan motor ni tertimpa kanak-kanak ni. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan berbahaya. Baik, maksud pantun seterusnya. Bangau sekawan di tasik Cini, terbang sendiri mencari makan. Dengarlah kawan nasihatku ini, keselamatan diri perlu diutamakan. Tapi kali ni dia tak ada bagi permulaan ayat. Kamu kena cari atau olah sendiri maksud yang nak disampaikan. Jadi agak-agak apa maksud pantun ni? Jom kita lihat. Okey. Kita perlu mendengar nasihat supaya kita mengutamakan keselamatan diri. Dengar kawan nasihatku ini, keselamatan perlu diutamakan. Dia olah balik semula ayat ini. Senang bukan? Okey, baik. Seterusnya sebelum kita berakhir, mari kita nyatakan maksud pantun yang berikut. Jom kita lihat. Baik, jom kita baca sama-sama dahulu dengan intonasi yang betul ya. Naik kereta ke kota tinggi, membawa syarat sebakul berangan. Jika kita gunakan teknologi, kerja yang berat menjadi ringan. Murid-murid kena ingat ya, kena tengok bahagian maksud dan gambar sebagai pengukuhan. Baik, apa yang murid-murid perlu buat? Murid-murid perlu menyatakan maksud pantun dengan dimulai kata apabila kita. Okey. Murid-murid boleh salin semula pantun ini di dalam buku tulis ataupun kertas kosong. Kemudian nyatakan maksud pantun. Okey, setelah selesai boleh emailkan seperti biasa kepada cikgu untuk disemak. Baik. Sampai di sini saja dulu topik kita iaitu pantun 4 kerat. InsyaAllah bertemu lagi di lain masa. Jaga diri dan selamat mengulang kaji pelajaran. Jumpa lagi.